membawakan ada satu kes di yang berlaku landmark case hari ini, iaitu satu permohonan di peringkat Mahkamah Persekutuan, summary of ground judgment oleh Chief Justice Tengku Maimunah binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, di mana dia dispute di antara Rosliza binti Ibrahim sebagai plaintiff ataupun yang merayu, yang telah menyatakan bantahan, yang telah membangkitkan isu bahawa dia adalah seorang Buddha dan ibunya seorang Buddha. Dan Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri Selangor sebagai responden atau defendant pertains to whether an illegitimate child whose mother is not a person professing the religion of Islam is not subjected to the Muslim law. So persoalan yang dibawakan, adakah seorang anak luar nikah yang mana ibunya bukan seorang Muslim, di mana mereka tidak pernah berkahwin, boleh dianggap sebagai seorang Muslim dan subjek kepada Muslim law. Okay, so ini dikonsider sebagai landmark case di bawah kerajaan PAS sekarang ini. Dia macam ni tuan-tuan. Saya ada pendapat saya tentang perkara ini. Saya ada cerita saya tentang perkara ini. Saya ada opinion saya tentang perkara ini. Yang pertama, di dalam kes ini, Mahkamah Tinggi kata tak kalah, perayuan pun kata kalah. Tapi Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa disebabkan Rosliza binti Ibrahim ini, walaupun ayahnya seorang Melayu, disebabkan dia lahir daripada dibesarkan dan membesar di dalam keluarga yang bukan Islam, maka dengan itu beliau bukan seorang Muslim. Okay? Dia Melayu atas keturunan, ayahnya seorang Melayu, tetapi dia bukan seorang Muslim. Dan ini merupakan satu landmark case, dan kes yang digunakan sebagai argument oleh Majlis Agama Islam adalah Lina Joy. Lina Joy punya kes, dia Islam nak keluar, itu cerita lain. Kes ini adalah dia tak pernah pun Islam. Dia dilahirkan dalam keadaan masa itu mak dan ayah dia melahirkan dia ni anak luar nikah. Bila dia anak luar nikah, jadi isu dia sama ada dia boleh dianggap secara automatiknya masuk Islam atau tidak. Kerana tidak ada kontrak pernikahan tersebut, dan dia membesar bersama dengan mak dia sehingga mak dia meninggal pada tahun 2009. The plaintiff adalah anak luar nikah dan kepada seorang yang dinamakan Yam Ahmoy, seorang Buddhis. The word parents, okay, itu tak apa. Di dalam paragraf B interpretation of Muslim, tidak termasuk the putative father of an illegitimate child. Ayah kepada anak luar nikah. Dan plaintiff is not a person professing the religion of Islam. Plaintiff ini bukan seorang yang profess kepada religion of Islam. Okay. All laws okay, yang itu cerita lain lah. Tapi dia macam ni tuan-tuan. Saya bukan nak bawa isu ni sangat ni. Saya nak bawa benda ni, bahawa kalau perkara ini berlaku zaman Pakatan Harapan, saya rasa kat luar tu demo dah. Saya rasa dah keluar dah berita, inilah kerajaan yang kerajaan liberal, inilah kerajaan yang memurtadkan orang Islam, inilah kerajaan yang menyebabkan orang Islam akan ramai murtad. Inilah kerajaan orang kafir, inilah kerajaan Lim Guan Eng DAP yang memurtadkan orang Islam. Itu kalau zaman Pakatan Harapan. Luckily, Tuhan itu maha kaya tuan-tuan dan puan. Bahawa ini adalah kerajaan di mana PAS yang memerintah, di mana UMNO yang memerintah, di mana orang Islam yang memerintah, majoriti mereka Islam memerintah, and still keputusan mengatakan, ini pertama sekali dalam sejarah di mana seorang Melayu beragama bukan Islam. Kenapa saya kata dia Melayu? By keturunan dia seorang Melayu. Dia dibesarkan dalam keadaan orang bukan Islam. Dia dibesarkan dalam keadaan dia tidak pernah tahu pun mungkin tentang agama Islam dan tidak pernah belajar pun tentang agama Islam. Cuma dia Melayu disebabkan oleh keturunan dia. Ayah dia adalah seorang Melayu. Itu saja. Jadi kalau ikut definisi perlembagaan, seorang Melayu itu mesti Islam. Itu yang kita faham sebelum ini. Namun begitu, kes ini menjadi satu landmark. Melayu tidak semestinya Islam. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang bagi saya adil dan relief. Kenapa saya kata adil? Ni tuan-tuan, kalau orang PAS sebab ni nak marah kepada kita lah, marah kepada kita kerana berlaku adil, bagi dia orang kes ni, sebab kes ni berlaku pada zaman PAS memerintah. Kenapa saya kata adil? Pertama sekali, Al-Quran sendiri menyebut, Islam sendiri menyebut, agama Islam itu sendiri menyebut dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Masalah kita menginstitusikan agama sehingga kita memaksa orang untuk menganut agama kita.
Itu yang menjadi masalah. Malam esok saya dan Ustaz Wan Ji akan membicarakan tentang masalah murtad di dalam Islam. Boleh ke tak boleh? Adakah ada avenues untuk kita murtad dalam agama Islam? Itu dalam kes murtad. Dalam kes ini bukan murtad. Dia tak pernah jadi Islam pun. Islam ni, nak masuk Islam ni is a conscious act. Satu, dia kena ada, dia berdasarkan kepada conscious, kepada kesedaran, kemahuan, jiwa yang sejahtera. Sebab tu kita kena ada dengan lafaz, kita kadang-kadang dengan hati, dengan jiwa kita dan dengan perbuatan. Tiga perkara ni mesti selari. Baru orang tu dikatakan sebagai Islam. Now my point is this, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ini berlaku zaman Pakatan Harapan, kita dah kena maki. Tetapi ini berlaku pada zaman PAS dan UMNO dan Bersatu Melayu majoriti Islam memerintah. Apa yang korang boleh buat sekarang? Apa yang korang boleh cakapkan sekarang ini? Adakah kamu bukan liberal sekarang? Adakah ini keadilan? Ini keadilan. Bagi saya itu betul. Kalau dia tidak membesar, tidak bersama dengan agama Islam, tidak membesar dalam keadaan Islam hanya kerana namanya, kita tak boleh paksa dia kepada agama kita. Kerana itu adalah lebih baik untuk dia. Cerita nak berdakwah dengan dia ke apa, itu cerita lain. Itu dulu sepatutnya korang buat. Bukan sekarang. Itulah masalahnya. Oh, anyway. Okay, sorry saya menarik. Usamah Zaid, buang masa je dengan Hang Mabel. Lebih aku tidur lah. Yang kau pergi dengar, kenapa? Usamah Zaid, orang PAS aku tak faham je. Bukan setakat dia dengar, dia siap komen lagi. Bodoh betul budak ni. Kan? Kenapa? Nak bercerita betapa sekarang ini PAS sendiri pun tak boleh buat apa. PAS sendiri mengakui bahawa inilah sistem negara kita. Saya tak berminat nak bahas panjang tentang apa kes, fakta dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu bahawa kalau sekiranya kita memerintah sekali lagi nanti, perkara ini berlaku sekali lagi, ada sesuatu semacam ini berlaku sekali lagi, ketahuilah bahawa zaman PAS pun mereka tak boleh buat apa-apa. Kerana itulah undang-undang. Kerana inilah keadilan. Inilah sebenarnya fakta keadilan. Islam mengatakan la ikraha fi din, tak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa, orang Melayu tak boleh paksa jadi Islam. Kalau dia nak memaksa diri dia, aku tak nak jadi Islam, tak ada Islam lah dia. Melayu tak semestinya Islam. Kat mana lagi kita tak faham bab ni? Islam itu atas dasar kesedaran dia. Iman itu adalah kesedaran. Iman itu bukannya kita paksa, oh Melayu mesti Islam. Tak. Dan juga membenarkan apa yang saya katakan selama ini. Hanya kerana kita lahir Melayu, kita dapat Islam. Adakah kita patut menindas orang lain yang tak pernah dengar pasal Islam, tak pernah tahu, tak lahir dalam keluarga Melayu, kita kena tindas dia? Itu saya kata. Kita duduk dalam negara, dalam dunia di mana lita'arafu sepatutnya. Kita belajar agama Islam. Surah Al-Hujurat sendiri sebut. Allah jadikan kita pelbagai bangsa, pelbagai keturunan. Kerana apa? Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Bukan saling tindas menindas di antara satu sama lain. Sebab apa tindas menindas tu berlaku, tuan-tuan? Sebab itu modal yang paling mudah untuk PAS nak pergi bantai kita. Itu modal yang paling mudah untuk PAS nak jual kepada pengikut-pengikut mereka yang simple minded. Otak-otak pengikut-pengikut PAS yang fanatik, bukan semua lah. Yang fanatik ini simple minded. Oh, kalau DAP memerintah kafir lah kita. Sekarang PAS memerintah dah kafir dah orang ni. Kau nak kata apa? Tak ada DAP memerintah sekarang ni. Engkau memerintah, PAS memerintah, UMNO memerintah, Bersatu memerintah, Melayu Islam. Kenapa kafir juga dia? Kenapa masa sekarang ini engkau memerintah, kes adib tak selesai pun? Kenapa masa engkau memerintah, arak dan judi masih dilaksanakan, malah judi itu daripada 8 jabatan setahun dah jadi 20 lebih jabatan setahun? Engkau tak cakap apa pun. Tak keluar pun dalil. Sekarang ini keluar pula dalil. Macam mana kita nak menghalalkan rasuah oleh Haji Hadi? Yes, I understand maksud dia tu. Saya faham apa yang Hadi cakap tu. Tetapi just nak bagi tahu, kalau sekiranya kita memerintah nanti, tidak ada satu benda pun PAS, UMNO, Macai, Waraon mereka boleh bantai kita. Kerana pada zaman mereka memerintah, dia dah buat lagi teruk daripada kita. Dia buat lagi teruk daripada kita.